Rakan-rakan majlis Setiausaha berangkat timbalan yang tua Tuan Haji Asrul Nizam Nisari, penolong setiausaha Tuan Johari bin Adli, Wakil Orang Besar Kompak, Wakil Adun Hulu Kelang Dr. Abdul Wahab, pengarah-pengarah jabatan, wakil-wakil media, warga MPAJ keseluruhannya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah yang Maha Berkuasa, Maha Mendengar, Maha Mengetahui apa yang terang dan apa yang tersembunyi dalam hati-hati manusia. Salam selawat kepada junjungan besar Rasulullah, kekasih Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi teladan dan membawa rahmat ke seluruh Datuk Tua dan ahli mesyuarat yang saya kasihi. Alhamdulillah, dan terlebih dahulu saya ingin memanjat kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan hidayahnya saya masih berada dalam kamar ini dan diberi peluang kali keempat tak salah saya memberikan ucapan penangguhan. Alhamdulillah, saya mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada beberapa rakan kita yang telah digugurkan dari jabatan ahli majlis beberapa bulan yang lalu, dan saya ingin mengucapkan berjayalah dalam apa juga lapangan dan terima kasih kepada mereka semua. Di kesempatan ini ingin juga saya mengingatkan diri saya dan semua rakan ahli majlis bahawa jawatan ini merupakan tanggungjawab yang perlu dipikul dengan penuh amanah, kesungguhan demi agama, bangsa dan negara. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada parti saya, terutama Dr. Enlai yang memberi kepercayaan dengan melantik saya menjadi ahli majlis Julai ini 10 tahun memikul tanggungjawab sebagai ahli majlis. Begitu banyak pengalaman pahit manis yang dilalui dalam tempoh setahun. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua yang memberi kerjasama baik dan menyokong saya, terutamanya khususnya pengarah-pengarah jabatan yang sentiasa positif, berdedikasi, sabar dan profesional apabila berurusan. Terutamanya Tuan Zafrul. 2 pagi saya WhatsApp, kadang-kadang dia balas. Datuk ahli mesyuarat, saya mulai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan kesabaran. Ahli mesyuarat memandangkan selepas 10 tahun mungkin ini ucapan penangguhan terakhir saya dalam kamar yang bersejarah ini. Justru sukacita saya ingin meninggalkan beberapa pesanan dan juga harapan saya kepada majlis Orang Ampang Jaya yang saya sayangi dan saya hargai. InsyaAllah. Panjang boleh tunggu Tak ada gelak-gelak, hari ni serius je. Datuk ahli mesyuarat, harapan dan pesanan pertama saya berkenaan kerajaan digital. Dalam susah payah kita menghadapi pandemik COVID-19 ketika ini, terpancar hikmah besar yang mendorong agar kita lebih bersedia bagi menerima pelbagai perubahan norma baru kehidupan dan serta merta kita dapat lihat beri pentingnya sistem dalam talian atau online ini beroperasi dengan baik dan berkesan. Dalam pembentaman draft bajet MPAJ bagi tahun 2021 dengan izin Datuk YDP, saya sebut sedikit yang baru dibentangkan kali pertama, sejumlah 2 juta telah disediakan bagi meningkatkan hal pendigitalan sistem pentadbiran. Tahniah majlis, tahniah jabatan atas penyediaan peruntukan tersebut. Walau tak begitu besar nilainya, namun sangat baik untuk permulaan. Saya kira ini selaras dan selari dengan harapan saya agar majlis mempercepatkan segala usaha menaik taraf sistem pentadbiran kepada sistem digital supaya tidak ketinggalan dalam arus digitalisasi dunia masa kini. Sebagai contoh berkaitan sistem ICOM kita, perlulah segera dinaik taraf agar mesra telefon pintar dan juga mesra pengguna di semua peringkat kaki tangan dan orang awam, walaupun akan melibatkan kos yang tinggi. Suka saya berpesan Datuk, majlis terus melabur dalam industri digital ini dengan jumlah tertentu setiap tahun.
Dan saya percaya pelaburan ini akan berbaloi pada masa jangka masa panjang buat majlis. Seterusnya akan menjamin MPAJ terus relevan dan mampan dalam dunia cyber yang berpantas ketika ini. Datuk YDP Ahli Mesyuarat. Harapan dan pesanan yang kedua saya berkaitan undang-undang digital. Merujuk perkembangan pesat dan pantas revolusi industri keempat yang berpaksikan pemrosesan data raya digital tidak dapat dinafikan. Proses digitalisasi ini akan mampu merubah keseluruhan budaya kerja kaki tangan majlis dalam masa yang singkat. Justru pesanan saya amat perlu segala bentuk undang-undang atau arahan pekeliling atau tafsiran kecil garis panduan termasuk tata cara kerja seharusnya mula diperhalusi untuk penambahbaikan supaya dapat mengadaptasi perubahan dengan kadar segera. Dalam masa sama dapat menyerap segala bentuk ledakan digitalisasi yang mendatangkan kesan besar kepada pentadbiran majlis bagi memenuhi keperluan pelanggan. Sebagai contoh kecil, tugas atau kaki tangan majlis yang menjadi admin kepada media sosial atau medsos, aplikasi Facebook dan WhatsApp khususnya, ya. Tentu memerlukan tata kelola kerja yang spesifik agar lebih teratur dan selari dengan undang-undang. Seterusnya adil kepada admin atau kaki tangan tersebut dari sudut tanggungjawab dan imbuhan yang diterima kemudiannya nanti. Harapan dan pesanan ketiga saya berkaitan taraf bandaraya, Datuk. Harapan berkenaan taraf bandaraya ini telah saya bangkitkan beberapa tahun lalu lagi, dan sepertinya akan menjadi kenyataan tahun hadapan. Mungkin akan jadi realiti. Ini kerana saya dapat melihat tindak tanduk YB Menteri KPKT kita yang sedang bekerja ke arah matlamat yang sama. Alhamdulillah, semoga dipermudahkan dan menjadi kenyataan insya-Allah. Datuk Musi dan sidang mesyuarat yang dirahmati Allah. Pada bulan ini, Julai, genap 28 tahun Majlis Pembandar Ampang Jaya tertubuh. Alhamdulillah, tahniah dan selamat ulang tahun yang ke-28. Dan pada usia 28 tahun, MPAJ saya kira cukup matang dan cemerlang. Tiada lagi jalan raya yang berlubang di sana sini sejak 10 tahun yang lalu. Saya masih ingat lagi ketika itu ada beberapa ahli politik memancing di atas jalan raya ketika itu. 10 tahun ini, 10 tahun dulu memancing di atas jalan raya, atas lopak yang baik ketika itu. Tapi hari ini kita tak melihat lagi pothole ataupun satu keadaan yang teruk lah, melainkan beberapa kawasan yang mungkin terlibat dengan agensi-agensi berkaitan jalan. Seluruh Ampang Jaya, jalan-jalan utama, lorong-lorong yang gelap gelita telah disinari dengan cahaya lampu LED yang super terang. Begitu banyak jumlah taman rekreasi, gelanggang, pelbagai aktiviti sukan dibangunkan dengan menyeluruh. Stadium telah tersedia, mahkamah dalam pembinaan, dewan-dewan awam berdiri megah dan sekap diurus dengan rapi. Kolam renang awam dalam proses perancangan pembangunan di Taman Kosas. Pusat konvensyen sedang dalam pembinaan di Malawati. Sejumlah 7,000 penjaja diuruskan sebegitu rupa dan bertambah baik. Penambahan puluhan CCTV dengan teknologi terkini sangat membantu dalam menguruskan keselamatan dan kebersihan awam. Begitu banyak anugerah peringkat nasional marahan antarabangsa diterima majlis sejak beberapa tahun lalu. Malahan garis panduan pembangunan 10 bandar yang terbit dari permohonan dalam kawasan Ampang Jaya juga telah dalam proses kelulusan di peringkat negeri. Justru harapan saya yang keempat berkaitan dengan cadangan saya atas pembangunan 4 pembangunan berikut. Yang pertamanya, saya harap sangat beberapa tahun ke hadapan kita mempunyai sebuah perpustakaan dalam masa sama ada mini museum. Ya, ini harapan saya. Ini yang pertama. Yang kedua, pembinaan persekitaran Tasik Padang. Cantikkan Tasik itu, Padang. Kita cuma ada satu Tasik je. Mungkin kita boleh fikir perkara apa yang kita boleh lakukan supaya Tasik itu menjadi menarik untuk dikunjungi. Yang ketiga, pembangunan kawasan rekreasi ekopelancongan di Taman Saga. Dan yang keempat, mohon sangat dipercepatkan pembangunan gelanggang futsal di Taman Melo Fasa 2 dan 3. 4 tajuk ini lebih spesifik yang saya sebutkan, bukan kata kita
hanya membangunkan peruntukan dalaman atau peruntukan majlis, tapi mungkin kita boleh juga bekerjasama dengan mana-mana syarikat atau pelabur ya, untuk melabur dan membangunkan mana satu yang sesuai menggunakan kaedah-kaedah sedia ada, contohnya bina, operasi dan serah semula atau BOT. Datuk YDP Ahli Mesyuarat, harapan saya yang kelima dan terakhir adalah harapan ramai orang dan rakyat Selangor kepada Kerajaan Pakatan Harapan Selangor. Pada saya sebenarnya bila sebut je pasal tumbangnya kerajaan persekutuan ni sangat sebab Datuk Pengerusi Ahli Mesyuarat, setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah kepada Kerajaan Pakatan Harapan Selangor terus kukuh dan tidak goyah dalam serangan badai politik yang merebahkan kuasa Pakatan Harapan di peringkat persekutuan pada 24 Februari lalu. Terima kasih semua adun Pakatan Harapan Selangor dan saya harap tiada perubahan pendirian politik pada masa hadapan demi kesejahteraan rakyat. Harap tak biarnya dikata lompat sana sini. Ikut kata. Akhir kata Datuk Pengerusi Ahli Mesyuarat, akhir kata saya. Di kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan selamat menyambut Hari Raya Aidil-Adha kepada muslimin dan muslimat. Bagi mereka yang melakukan sembelihan korban, selamat menjalani ibadah korban. Semoga dikurniakan ketakwaan dan keikhlasan dalam ibadah dan diterima Allah insya-Allah. Datuk Pengerusi Ahli Mesyuarat, semoga segala harapan dan pesanan ini membekas di hati. Semoga harapan dan pesanan saya ini membingkai dalam minda setiap dari kita sebagai insan yang bertanggungjawab, ikhlas, jujur dan dalam menggalas amanah yang diberikan. Setakat itu Datuk harapan dan pesanan saya, semoga setiap detik masa kita dalam keberkatan Allah sentiasa. Semoga saya sabar, semoga tuan-tuan sabar, semoga hati kita dituntun Allah ke arah jalan-jalan kebenaran. Semoga majlis pada Ampang Jaya terus berlari pantas, gagah demi menggapai segala visi, misi, objektif yang telah ditetapkan. Amin insya-Allah. Wallahu a'lam. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Tuan Dr. Samad yang telah pun menyampaikan ucapan dan